Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan kepada rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita melaksanakan ibadat di dalam hari yang berkat ini, iaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu kita sama-sama untuk mengingatkan yang mana di belakang-belakang tu, untuk sama-sama mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadat hari Jumaat kita. Mana tidur tu boleh bangun lagi untuk ambil wuduk dan sebagainya, dan niatkan untuk i'tikaf pada hari Jumaat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan rahsia kematian, alam akhirat dan juga kiamat. Seperti mana dalam kuliah yang sebelum ini kita telah bicarakan berkaitan dengan apa yang dibawa oleh orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Jadi perbahasan ini kita telah bahaskan dengan panjang lebar berkaitan dengan apakah amalan-amalan yang dibawa oleh orang yang dimasukkan ke dalam kubur yang telah sampai waktu usianya, iaitu kematian. Dan kemudian kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan kubur merupakan tempat persinggahan awal menuju akhirat. Penulis menyatakan bahawa diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Hanif bin Uthman, dia berkata, apabila Uthman berada di kubur, maka dia pasti menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Seseorang bertanya kepada Uthman, wahai Uthman, mengapa kamu mengingati syurga dan neraka kamu tidak menangis, tetapi semasa kamu berada di sini, iaitu kubur, kamu menangis? Maka Uthman radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazil al-akhirah, fa in yanju minhu fama ba'dahu aysaru minhu, fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dia katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kubur merupakan tempat persinggahan awal menuju akhirat. Apabila seseorang selamat di sana, iaitu kubur, maka seterusnya dia pasti akan selamat. Tetapi apabila seorang itu tidak selamat di sana, iaitu kubur, maka seterusnya dia akan lebih menderita di alam kubur. Maka berdasarkan hadis ini, tuan-tuan, kalau kita lihat apa yang baginda Nabi SAW nyatakan adalah berkaitan dengan tempat persinggahan pertama kita. Tempat persinggahan pertama kita untuk menuju ke alam akhirat ialah kubur. Kita tak melalui fasa-fasa yang baik, tetapi kita pasti akan masuk kubur terlebih dahulu untuk memudahkan perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tempat persinggahan kita yang pertama itu masih lagi belum selamat kepada kita untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana perjalanan kita untuk menuju ke alam akhirat selamat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka kalaulah tempat pertama sekali yang kita lalui dah selamat, dah lepas daripada seksa kubur dan sebagainya, maka pastilah perjalanan kita seterus itu akan mudah, akan mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala dengan mengatakan bahawa kubur ini ada dua keadaan. Yang roh itu duduk dalam kubur, maka dia akan mendapat dua keadaan. Keadaan yang pertama iaitu roh yang dinamakan sebagai mun'amah, mun'amah. Dan roh yang kedua yang dinamakan sebagai roh mu'azzabah. Roh mun'amah itu tuan ialah roh yang mendapat nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk dalam kubur, maka mereka akan mendapat rahmat Allah, mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapat kebebasan daripada azab kubur. Adapun orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti takkan selamat di dalam kubur, dan seterusnya perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat-sangat dahsyat dan perjalanan yang sangat-sangat panjang bagi mereka. Maka sebab itu, kalau kita lihat kenapa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia menangis ketika mana dia duduk dalam kubur, dia duduk di
berhampiran dengan kubur, dengan mengatakan bahawa kubur ini adalah tempat permulaan kita. Kalau tempat permulaan kita bagus dan baik, maka perjalanan kita setelah itu pasti bagus dan juga pasti baik. Kalau perjalanan pertama kita dah hancur, dah bermasalah, pastilah perjalanan kita seterusnya itu akan lebih bermasalah. Maka kalau kita lihat satu hadis dan yang Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya ketika mana ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala ini tuan-tuan seorang sahabat Nabi yang mana kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, dia ada dua orang raja. Yang pertama raja di Mekah, yang kedua raja di Madinah. Maknanya kepala suku, Kepala suku di Mekah ialah Abu Jahal, Amr bin Hisham, namanya Abu Jahal. Adapun ketua suku di Madinah bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Di Mekah kita lihat bahawa Abu Jahal di antara orang yang paling kuat menentang dakwah Nabi SAW. Adapun Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala merupakan sahabat Nabi yang dia merupakan kepala suku di Madinah, yang ketika mana Nabi SAW datang di Madinah, Nabi dah dapati bahawa di Madinah itu keseluruhannya masuk dalam agama Islam. Maka atas hasil usaha siapa? Atas hasil usaha Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya bergetarlah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala, dan disaksikan oleh puluhan ribu malaikat tentang kesyahidan dan juga tentang kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Yang mana kerana Nabi SAW katakan sedemikian, kerana Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala di antara orang yang paling cintakan Allah dan nak sangat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah bila mati saja Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala bergetar arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan bahawa Sa'ad bin Mu'az bila masuk saja dalam kubur, tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az terkena dengan himpitan kubur. Yang mana himpitan kubur itu setiap orang pasti akan terkena. Bahkan kita hari ini, tuan-tuan, bila mati saja kita pasti akan terkena dengan himpitan kubur. Himpitan kubur itu ialah salam perkenalan kubur kepada orang yang masuk dalam kubur. Yang mana Nabi SAW sifatkan bahawa himpitan kubur itu bila diberlanggar antara satu dengan yang lain, antara kiri dengan kanan, maka bunyinya sehingga dari timur sampai ke barat terdengar. Dan Nabi katakan bahawa dihimpitkan kubur tersebut sehingga remuk tulang belulang dan jasad kita menjadi halus seperti mana sehelai rambut. Itu himpitan kubur yang akan terkena kepada kita, tuan-tuan. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa kalaulah ada orang yang selamat daripada himpitan kubur, la Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala, la najahu Sa'ad bin Mu'az, maka Sa'ad bin Mu'az lah yang pasti akan berjaya daripada himpitan kubur. Tetapi Sa'ad bin Mu'az juga terkena dengan himpitan kubur walau berseketika, tuan-tuan. Maka nak katakan dahsyatnya himpitan kubur ni, tuan-tuan, dahsyatnya kubur hari ini, tuan-tuan, yang kita tak rasai lagi. Tetapi sepatutnya kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada apa yang terjadi pada setiap manusia. Maka sebab itu dalam hal ini dikatakan bahawa kubur merupakan tempat persinggahan awal menuju ke alam akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat tempat yang amat menakutkan daripada kubur. Tempat yang paling menakutkan daripada kubur itu, tuan, maksud Nabi SAW bukan disebabkan kita punya andaian kita, tuan-tuan, kalau tengah malam kereta mati tengah jalan, tiba-tiba pandang kiri kanan kubur, tuan-tuan, itu satu kegururan bagi kita, kerana bagi fikiran kita hantu. Tapi dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW ini ialah tempat yang paling menakutkan ialah kubur, kerana di dalam kubur tersebut orang yang kena azab, balasan dengan teriakan-teriakan, ketakutan-ketakutan orang berada dalam alam kubur dan sebagainya. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ingat kubur, kau pasti akan ingat akhirat. Tapi kalau orang yang tak ingatkan kubur, pasti dia tidak akan ingat kepada akhirat. Kerana kubur ini merupakan landasan yang pertama untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Razi menambah, aku mendengar satu syair yang diucapkan Uthman ketika berada di kubur. Bila muncul darimu peristiwa besar, maka perjalanan panjangmu tidak akan selamat. Maka dia kata apa? Kalaulah kematian itu datang kepadaku, aku tak tahu sama ada kehidupan aku, perjalanan aku akan selamat ataupun tidak. Kerana kalaulah dikira dengan amalan yang kita lakukan, barangkali dengan rahmat Allah yang Allah akan selamatkan kita daripada azab kubur. Nak dibandingkan dengan amalan harian kita tuan-tuan yang hanya sekadar secuek tuan-tuan, barangkali kita tak akan selamat daripada azab kubur. Tetapi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla tuan-tuan, kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada azab kubur. Diriwayatkan daripada Barra, dia katakan bahawa dia berkata suatu hari kami dan Rasulullah SAW berada di kubur, dan baginda duduk di tepi kubur sambil menangis sehingga tanah di bawah menjadi basah. Baginda kemudian berkata, wahai para saudaraku, kamu semua akan seperti ini dikebumikan di dalam tanah, maka kamu semua sebaiknya menyediakan bekalan untuk menghadapinya. Maka sebab itu baginda Nabi SAW mengatakan bahawa al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang cerdik ialah orang yang merendahkan diri dia di hadapan manusia, wa amila lima ba'da mautih, dan mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan kepada kematian. Orang yang tak ingatkan kematian, mereka akan hidup seperti mana mereka menjangkakan bahawa kehidupan baginya 1000 tahun. Tapi orang yang ingatkan kematian, dia menyangkakan bahawa diri dia akan mati pada besok pagi. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat kematian ini dia tidak tunggu kita, dah taubat ke belum dan sebagainya, kematian tetap akan datang bertemu dengan kita. Kalau orang tersebut diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan gerakkan hati dia untuk bertaubat. Dan barangkali dalam fasa dia bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah cabut nyawa dia. Tetapi kalau orang tersebut Allah tak beri dia taufik dan hidayah, dan Allah tambahkan lagi dengan kenikmatan kepada dia, dia rasa sihat, dia rasa tak pernah sakit dan sebagainya, tutup Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik nyawa dia tuan-tuan. Ada seorang sahabat saya tuan-tuan, ketika mana nak katakan tubuh badan dia sihat, tak pernah ada sakit dan sebagainya, cuma dia heavy smoker, kuat merokok, pergi mana-mana merokok dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan, Jumaat dua minggu lepas dia menikah. Kita tanya pada kawan dia tuan-tuan, kawan yang rapat dengan dia, kenapa dia menikah, sebab apa, sakit ke dan sebagainya? Dia kata tak ada sakit, sakit jantung tidak, kolesterol tak ada, kecil manis tak ada dan sebagainya. Tiba-tiba dapat dalam WhatsApp dah meninggal. Bila tanya dia meninggal kat mana, dia meninggal tengah banci. Dia meninggal tengah banci. Sebab itu kita katakan, kita rasa kadang-kadang tubuh badan kita sihat, kadang-kadang kita pergi jogging, kadang-kadang kita pergi berlari dan sebagainya, kayu basikal dan sebagainya, kita rasa tubuh badan kita sihat. Tapi tutup tuan-tuan, kadang-kadang kita tak merasakan bahawa kematian itu dah datang kepada kita. Sebab itu ketika mana kita nak buat satu amal ibadah, pastikan mulut kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itulah ucapan yang terakhir yang keluar daripada mulut kita ketika mana malaikat menyetap nyawa kita tuan-tuan. Seorang imam di Maghribi dalam khutbah Jumaat tuan-tuan, dia melantunkan kisah berkaitan dengan Nabi SAW. Ketika mana habis saja dia berceritakan tentang kecintaan dia kepada baginda Nabi SAW dalam khutbah dia tuan-tuan, kemudian tiba-tiba dia ubah. Dia ubah ketika itu dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil tangan dan jari dia mengangkat dengan tasyahud. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan ucapan yang terakhir dilontarkan ialah kalimah la ilaha illallah. Maka sebab itu tuan-tuan, zikir ni tuan-tuan, ataupun tasbih kita, tahmid kita kepada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bukan hanya terhad ketika mana dalam majlis ilmu, dalam ketika mana kita nak tidur, dalam ketika mana lepas kita solat. Dah, tiap kali kita ada ni waktu yang kesempatan kita ada, ucaplah tasbih, ucaplah takbir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang ditanya tuan-tuan berkaitan dengan amalan apa yang paling terbaik untuk dilakukan pada waktu pagi dan pada waktu malam. Ya, kita tuan-tuan, kita diajar oleh Nabi SAW, ada zikir-zikir khusus. Itu zikir solat, zikir pagi dan zikir petang. Itu dinamakan sebagai maksurat. Ada zikir pagi, ada zikir pada waktu petang. Tapi kalau andai kata tuan-tuan kita tak sempat
nak baca maksurat pada waktu subuh dan maksurat pada waktu asar dan sebagainya. Ditanya kepada kita, tuan-tuan, apakah zikir yang paling baik untuk kita lakukan? Saya jawab, tuan-tuan, zikir yang paling baik yang boleh kita lakukan ialah yang pertama ialah istighfar. Istighfar ni, tuan-tuan, kalau andai kata kita tak boleh nak baca dengan panjang, kita hanya sekadar ikut apa yang Nabi SAW ajarkan, itu dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu juga merupakan istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Kembalikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau nak andai kata kemudian antara amalan yang boleh kita lakukan dalam waktu tempoh yang kita kosong, waktu kita free, tuan-tuan, ialah saya katakan, saya galakkan untuk berzikir dengan zikir pemberat. Apa zikir pemberat? Iaitu seperti mana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan mengatakan kalimatan khafifatan 'ala lisan sakilatan fil mizan. Dua kalimah yang ringan pada lidah kita, sakilatan fil mizan, tetapi sangat-sangat berat pada timbangan mizan. Itu saya katakan ialah dengan zikir pemberat. Yang Nabi SAW ajarkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nabi SAW ajar satu benda, tuan-tuan, dan Nabi jamin dengan amalan tersebut akan menjadi berat timbangan kita, tuan-tuan. Dua kalimah yang mudah untuk kita tuturkan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hanya sekadar dua kalimah, tetapi timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, tuan-tuan, akan menjadi lebih berat daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Kemudian kalau anda kata ada tambahan masa lagi, tuan-tuan, kita boleh berzikir dan sebagainya dengan kita ucapkan, iaitu sayyidul istighfar, pengguru bagi segala istighfar, yang mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang baca sayyidul istighfar pada waktu paginya dengan yakin bahawa Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa mereka, maka malamnya dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang baca sayyidul istighfar pada waktu malamnya sebelum dia tidur dan dia yakin bahawa Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa-dosanya, dan paginya dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apakah sayyidul istighfar? Maka Nabi mengatakan bahawa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafallah doa tersebut, tuan-tuan. Hafallah zikir ini, tuan-tuan. Nescaya iman kita dengan Allah Ta'ala, kita yakin Allah ampunkan segala dosa kita, tuan-tuan, kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tiga zikir ni, tuan-tuan, takkan kita tak boleh amalkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada masa kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada baca lebih sikit, tuan-tuan, bacalah sayyidul istighfar. Maka itu adalah jaminan kepada kita, tuan-tuan, kalau kita yakin Allah Azza wa Jalla akan beratkan timbangan mizan kita, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, tuan-tuan, dengan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, tuan-tuan. Maka sebab itu dalam hal ini, tuan-tuan, kenapa kalau kita lihat kubur ini sebagai tempat permulaan bagi kita? Kerana seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa barang siapa setelah mana dia selesai menjawab urusan-urusan dia dengan muka dan juga nakir, setelah itu dijawab dengan lancar dan sebagainya, Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, Islam agamaku dan sebagainya, maka setelah mana dia selesai menjawab tersebut, tuan-tuan, maka malaikat akan kata kepada orang tersebut, tidurlah, rehatlah kamu seperti mana tidurnya pengantin. Makna tidur pengantin ni bagaimana, tuan-tuan? Pikiran kita tak kusut, kita rasa tenang. Sebab apa? Isteri kita dah ada kat sebelah, kita nak kerja apa lagi? Kita dah berkahwin dengan isteri kita, dah tak risau dah isteri kita kena kahwin dengan orang lain dan sebagainya. Rasa tenang dan damai dalam diri kita dah selesai, tuan-tuan. Maka kita hanya sekadar menunggu untuk kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana hari kebangkitan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Baik. Kemudian, tuan-tuan, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya, tuan-tuan, iaitu sifat kubur yang baik. Sifat kubur yang baik ini bagaimana dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, tuan-tuan, seperti mana yang Nabi katakan, seperti mana dibahaskan oleh Imam Qurtubi dengan mengatakan bahawa
di antara sifat kubur yang baik ialah permukaan kubur sepatutnya agak ditinggikan sedikit. Dilarang menyimen kubur serta membuat bangunan di atas kubur. Ini adalah di antara sifat kubur yang paling baik. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena faham, kubur ni, kawasan kubur ialah tanah wakaf, bukan tanah kita. Kalau tanah kita itu lain cerita tuan, ini ialah tanah wakaf. Kita tidak menyangkakan lagi tuan-tuan 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang, barangkali dah tak ada tempat tanah kubur dah tuan-tuan. Dan barangkali ketika itu kubur kita ni tuan-tuan, yang kita berada dalam kubur tersebut terpaksa digali untuk ditanam orang yang lain pula. Sebab itu ialah tanah wakaf. Sebab itu orang cakap tanah kubur ni tanah wakaf. Hari ini masalah orang hari ini tuan-tuan, kita lihat bagaimana mereka itu dengan menyimen kubur. Dan kalau simen kubur sekadar yang mungkin kita boleh kita tasawuf lagi, kita boleh bertolak ansur. Tapi ni tuan-tuan, siap dengan kursi, siap dengan meja dan sebagainya, kita kata nak buat apa? Nak makan-makan ke, nak buat potluck ke kubur tersebut? Jadi perkara sedemikianlah tuan-tuan, kita kena betulkan baik pemikiran masyarakat kita. Tanah wakaf, tanah wakaf. Kita tak boleh jadikan tanah wakaf itu sebagai tanah milik kita. Memang kita katakan, saya ada rumah, saya ada tanah. Mana tanah saya? Tu 3x5. Itu bukan tanah kita, itu tanah kita spare dulu tuan-tuan. Barangkali 50 tahun akan datang, kawasan taman perumahan dah penuh, dah padat tuan-tuan, dah tak ada tanah kubur. Orang yang berada di kubur tersebut mungkin dah 50 tahun umur itu tuan, terpaksa korek balik untuk tanam jenazah yang lain tuan-tuan. Maka sebab itulah di antara sifat kubur yang baik ialah dia tidak menyimen kubur tersebut dan membina bangunan di atas kubur tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir, diceritakan bahawa Rasulullah SAW melarang menyimen kubur, duduk-duduk di atas kubur dan membuat bangunan di atas kubur. Dalam satu hadis yang lain dinyatakan bahawa daripada Jabir, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW melarang seseorang menyimen kubur, menulis di atas kubur, membuat bangunan di atas kubur, serta merendahkan permukaan kubur. Kita lihat tuan-tuan, sebagai adab, kita masuk rumah orang tuan-tuan, dia ada adab dia tuan-tuan, dia ada adab yang tersendiri. Begitu juga kubur, kawasan kubur. Kawasan kubur ialah kawasan perumahan. Perumahan bagi siapa? Perumahan bagi ahli tiar, orang kaum mukminin yang telah dikuburkan dalam kawasan tersebut. Jadi seperti mana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, adab bagi kita masuk kubur, yang pertama sekali ialah kita bagi salam kepada orang berada dalam kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal mu'minat. Kamu semua kamu mendahului kami dan kami akan mendahului, kami akan ikut bersama dengan kamu. Itu adalah doa kita, kesejahteraan kita doakan kepada mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuan-tuan, di antara adab kita dalam kubur ialah kita tidak menceritakan tentang keburukan orang yang berada dalam kubur. Buruk akhlak tuan-tuan, kita cari orang tersebut lalu kita menceritakan keburukan orang-orang yang berada dalam kubur tersebut. Kita katakan, oh ni mati dia susah, oh ni orang ni bila masuk dalam kubur, oh susah, kadang-kadang besar, kadang-kadang berat dan sebagainya. Kita burukkan orang berada dalam kubur tersebut tuan-tuan. Di manakah akhlak dan moral kita yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, berkata baiklah kepada si mati. Sepatutnya kewajipan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ialah kita katakan baik benda-benda yang baik kepada orang yang mati tersebut. Seperti mana kita tuan-tuan tak nak dengar orang ceritakan keburukan kita setelah mana kematian kita tuan-tuan. Seperti itulah orang yang berada dalam kubur tersebut tak suka orang yang hidup ini menceritakan keburukan-keburukan mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, di antara adab kita ialah kita tidak bijak dan kita tak duduk di atas kubur mereka. Hari ini tuan-tuan kita lihat orang yang kadang-kadang gali kubur dan sebagainya, selamba tuan-tuan, duduk atas kubur tersebut, pijak atas kubur tersebut. Bahkan serokok kemudian buat rokok atas kubur orang tersebut. Kita masuk rumah orang tuan-tuan, apalah kalau ada kata orang masuk rumah kita, kemudian dengan kusen kita dia duduk, kemudian dipijak kusen kita tuan-tuan, lepas tu serokok, lepas tu buang rokok atas kusen kita, pasti kita marah. Begitulah adab yang sepatutnya kita terapkan tuan-tuan dalam nilai kehidupan harian kita. Kita suatu hari akan berada di bawah mereka juga tuan-tuan. Kita akan bersama-sama dengan mereka juga tuan-tuan. Maka sebab itu dalam hal ini Nabi SAW melarang untuk kita duduk dan menginjak kubur-kubur mereka. Nak duduk tuan-tuan boleh, carilah di kawasan yang bukan kubur.
Kawasan-kawasan yang bukan ditandakan sebagai kubur dan sebagainya. Banyak lagi kawasan-kawasan yang lain dipersilakan duduk di situ, asalkan kita tidak menginjak dan membuntutkan kubur tersebut. Para ulama mengatakan bahawa menyinir kubur agar kelihatan indah dan elok dilarang, kerana perkara itu adalah perhiasan di dunia, sedangkan kubur adalah tempat persinggahan menuju pada alam akhirat dan tidak sepatutnya dihias. Kerana yang menghiasi mati dalam kuburnya adalah amal perbuatannya. Maka ini sebahagian di kalangan pendapat para ulama. Dia katakan bahawa kalaulah seandainya kita menghiaskan kubur dengan tingkatan-tingkatan, kadang-kadang kita lihat tuan, ada 3 tingkat lain harga dia. Batu marble lain harganya, batu sungai lain harganya dan sebagainya. Kita katakan tuan, daripada kita membazir harga tersebut tuan, alangkah baiknya kalau duit tersebut kita sedekahkan untuk orang berada dalam kubur. Lebih baik. Ada pun kubur tersebut tuan, kita nak pasang kepuk yang biasa dah madai tuan. Tak perlu untuk sampai 3 tingkat, nak menghias-hias dengan ditabukan, dengan kita pasangkan sampai puluhan ribu dan sebagainya. Bayangkan kalau dengan nilai yang 5,000, 10,000 tersebut tuan, kita sedekahkan untuk pembinaan masjid, pahala tersebut mengalir sampai ke hari kiamat. Itu lebih baik. Sebab itu dalam perbuatan kita, dalam amalan kita, kita memikirkan mana yang lebih aula, mana yang lebih utama untuk kita lakukan. Adakah dengan memperindahkan kubur tersebut, ataupun dengan amalan yang kita nak berikan bantuan kepada orang yang berada dalam kubur tersebut. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua tuan, kadang-kadang bila berlaku perkara sedemikian, akan timbul dalam hati manusia itu, kau tengok kubur orang ni semua tak cantik, mak aku cantik. Dia dah mula timbul perasaan riak pula dalam hal tersebut. Orang lain semua tak cantik, mak aku cantik-cantik. Jadi kenapa kita nak riak sebenarnya tuan? Apa fungsi untuk kita riak? Yang sepatutnya yang kita hiasi itu ialah dengan amalan. Apa guna tuan-tuan kita cantikkan kubur mak dan ayah kita cantikkan kubur kita tuan-tuan sampai 3 tingkat, tetapi itulah kali pertama, itulah kali terakhir kita berbakti kepada mereka. Setelah itu tuan-tuan, nun raya tahun depan baru kita datang semula. Dengan kita tak pernah doakan mereka, dengan kita tak pernah sampaikan pahala kepada mereka dan sebagainya, kita hanya sekadar setahun sekali saja pasal kubur cantik-cantik tuan-tuan, tapi amalan tidak ada. Maka sebab itu dalam hal ini tuan-tuan, perlu untuk kita fikirkan mana yang lebih utama dan mana yang lebih aula tuan-tuan. Dalam Sahih Muslim diceritakan daripada Abu Hayyaj Al-Azali, dia berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, bukankah aku telah menyuruhmu melakukan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadaku, iaitu tidak meninggikan kubur. Tinggian kubur ni tuan-tuan hanya satu jengkal. Itu yang sunnahnya daripada Nabi SAW. Abu Daud menyatakan dalam Al-Marasid daripada Asim bin Abu Salih, aku melihat kubur baginda Nabi SAW tingginya hanya sejengkal daripada permukaan tanah. Para ulama mengatakan bahawa kubur hendaklah agak ditinggikan sedikit daripada permukaan tanah, tetapi janganlah meninggikan kubur dengan membina bangunan di atas kubur dengan tujuan bermegah-megahan seperti dilakukan oleh kaum jahiliyah, dengan binaan-binaan yang besar, dengan bersiap kubah dan sebagainya. Itu perbuatan yang tidak disyarakkan dalam Islam. Orang tanya, Ustaz, bagaimana dengan kubur Nabi SAW? Itu ialah khususiat. Itu adalah disebabkan adanya keutamaan kepada baginda Nabi SAW. Dan begitu juga dengan ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain juga itu disebabkan keistimewaan dan khususiat yang diberikan kepada mereka. Ada pun kubur-kubur yang biasa ni tuan-tuan, disebabkan nak bermegah-megahan, disebabkan nak berbangga-bangga dengan mendirikan kubur dan sebagainya, dibinakan kubah dan sebagainya, maka itu tidak ada pensyariatan kepada kita. Baik tuan-tuan, kumpulan terhormati Allah SWT, InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya tuan-tuan. Masih lagi dalam hukum hakam, perbahasan meninggikan kubur dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan syarahkan dengan panjang lebar lagi berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Qauli hadza wa astaghfirullah azza wa jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.